Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sambungan tahun 5 Hijrah. Okey, yang menarik tentang apa yang berlaku, saya nak cerita sikit pasal alkohol akan jadi haram. Keharaman alkohol ialah 3 peringkat, iaitu tahun 2 Hijrah, 3 Hijrah dan 4 Hijrah. Tahun 2 Hijrah Tahun 2 Hijrah ada ayat Quran, Allah kata alkohol itu ada baiknya dan ada buruknya, tapi buruk lagi besar dari baik. Kemudian tahun 3 Hijrah Allah kata jangan solat masa wa antum sukara, waktu mabuk. Kemudian tahun 4 Hijrah, yang ayat yang kita biasa baca, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Maknanya alkohol akan jadi haram. Perasan tak dia berperingkat? Bermaksud manusia memang memerlukan masa untuk berubah. Dan jangan lupa tau, lepas 5-6 Hijrah ni ada tak sahabat Nabi yang minum arak waktu dia sudah haram? Ada? Ada. Kerana dia susah nak stop lah. Tapi dia bukan menunjuk ke orang, cuma dia mabuk dan jalan kat tepi jalan. So tertangkap lah dia. Jangan ingat orang Islam suka cari dalam rumah tau ada botol arak ke tak. Orang Islam tak boleh tau masuk rumah orang lain untuk cari-cari kesalahan. Begitu juga nak kononnya tangkap orang berkhaluat dan sebagainya. Sepatutnya itu bukan kerja utama orang Islam, sepatutnya. Tetapi kita kena selesaikan benda-benda yang jelas, kemungkaran yang jelas lah. Kemungkaran tersembunyi yang mungkin ya, mungkin tidak, bukan tugas kita, sepatutnya lah. Okay. Itu pasal arak. Kemudian akan ada plan tau untuk ada peperangan tahun 4 ni. Sebenarnya kalau kita fikir tahun 4 Hijrah tak ada peperangan. Sekarang kita kat tahun 4 lagi tau. Tahun 5 kejap lagi ni. 4 yang atas tu atas. Nampak? Kan tahun 5 sini. Tahun 4 Hijrah tak ada peperangan. Kalau kita tengok tahun 2 Badar, 3 Uhud, 4 tak ada perang. Jadi adalah satu plan untuk perang. Nabi akan keluar dengan 1,500 orang Islam dan orang musyrik ada 2,000 orang, sampai ke tempat namanya Maru Zahran. Abu Sufyan akan balik. Apa sebab? Tak sure. Tapi satu peperangan yang dipanggil Badar kedua lah, nama tu lah, tapi tak jadi peperangan. Antara sebab kenapa susah ni orang bukan Islam nak lawan dengan Nabi, kalau Nabi ada. Nabi pun cakap, aku ni diberi kelebihan beberapa perkara oleh Allah. Di antaranya ialah solat. Kita boleh solat di mana-mana, tak payah tunggu masjid. Untuk orang Yahudi, mana boleh solat mana-mana? Dia kena pergi sinagog tau. Orang Kristian, you ada tengok tak dia orang ada solat mereka di luar church? Tak ada. Di luar church dia orang tak siapa-siapa tak. Kita tak tahu are you Christian or Muslim or what. Tapi orang Islam kan nampak dia boleh solat mana-mana. Jadi Nabi kata dijadikan bumi ini boleh solat dan juga tempat yang boleh bersuci. Kan kita boleh tayamum. Kemudian Nabi juga cakap bahawa musuh ni takut dengan aku 1 bulan perjalanan. Jadi nama Nabi datang pun, Muhammad tengah on the way pun cukup untuk menggetarkan pihak musuh lah, getarkan hati mereka. Jadi mungkin ini yang berlaku dekat so-called Badar yang kedua ni lah. Plan lah untuk Badar tapi tak jadilah. Okey, jadi tahun 4 tidak ada peperangan yang clear. Tapi tahun 5 nanti diorang akan prepare. Jadi tahun 5 Hijrah akan berlaku satu peperangan yang paling menakutkan sebenarnya. Peperangan tu namanya peperangan Ahzab ataupun juga dikenali sebagai peperangan Khandaq.
Cerita dia lah macam ni. Saya kena cerita dengan bahasa saya lah, tak nak guna nota sangat, okay, supaya flow-nya lebih clear. Ini kan Mekah, ini Madinah. Anggaplah Madinah macam petak, okay? Orang Mekah akan datang. Dan anggaplah Madinah ni kelebihan dia adalah dia sendirinya macam satu fortress. Kerana sini ada, di kiri dan kanan dia ada jalan yang tak boleh dijalan oleh manusia. Jalan yang macam ada gaung naik balik, gaung naik balik. Apa, canyon ke apa dia panggil lah. So manusia dan kuda susah nak jalan. Dan anggaplah dekat belakang ni pula penuh dengan ladang, pokok je penuh. Kalau tentera nak datang ikut pokok, susah. Datang 3,000, 4,000 orang, dia akan lambat. Okay. Jadi tempat yang boleh dia masuk ialah depan lah katakan. Jadi dekat sini nanti bila Nabi dapat cerita bahawa orang Mekah nak serang kita sekali lagi, Nabi akan suruh diorang gali parit nak dekat 2 kilometer. Kita belajar kat sekolah gali parit keliling Mekah, Madinah, betul? Itu sangat salah. Yang cakap salah tu bukan saya tau, orang-orang besar-besar. Antaranya ialah Safiur Rahman Al-Mubarakpuri yang tulis buku tu, Rahikul Makhtum tu. Okay? Dia cakap tak logik lah. Keliling Madinah is too big, tak sempat. Galilah parit ini. Dan saya dah cakap kan, dia orang akan gali dalam masa berapa lama? 2 minggu Nah, 10 hari Nabi yang akan lukis. Nabi akan lukis. Dia orang akan gali selama 10 hari. Lebar dia ialah 13 kaki. Dalam dia 7 depa. Satu depa macam ni Ke gini depa? Ini apa? Hasta. Hasta separuh. Ini depa. Pula dah. Siapa cepat? Siapa pakar depa? Pakar hasta? Dah lah. Okey lah. Okey, tak apa. Cikgu sekolah macam cikgu sekolah. Tapi kira dalam 7 lah. Dan orang akan kali dalam 10 hari. Nabi akan pecah-pecahkan mereka untuk buat kerja. Peperangan ni akan disertai oleh, for the first time, oleh 3 grup. 1, 2 dan 3. Grup pertama ialah Quraisy, iaitu dari Mekah. Grup kedua daripada Banu Ghatafan, orang Badui lah. Dan orang ni ramai. So Quraisy, Ghatafan. Grup kedua ialah agak-agak siapa? Yang dalam Madinah yang akan lawan Nabi. Yahudi. Banu apa? Quraiza. This is the yang tertinggal ni. Patutnya dia belajar lah. Kawan-kawan dia dah kena. Dia kenalah relax sikit. Faham lah Nabi takkan bagi can kalau kau buat salah. Tapi diorang cuba-cuba juga. Mungkin kali ini kita boleh get rid of this man. Yang peliknya, boleh pula Yahudi bekerjasama dengan orang Tuhan lain-lain. Boleh pula. Sebenarnya Yahudi lagi rapat dengan Nabi. Sebab kita cakap pasal Tuhan yang sama. Dan kita percaya kepada malaikat yang sama, nabi-nabi yang sama. Nabi sebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, apa semua. Kita beriman. Tapi no, sebab nampak macam kau boleh berkuasa lebih sikit, tak apa, kita tolong geng-geng yang ni. Tuhan tak berapa ada ni, ataupun Tuhan banyak sangat. Geng-geng Badui ni kan, sembah matahari, sembah bulan. But no problem, kita satu geng. Satu grup dalam bahasa Arab dia panggil apa? Satu parti politik dia panggil apa? Bahasa Arab, satu pasukan dipanggil Hizbun. Hizb. Dalam Quran pun kita ada hizib. Hizib kan, maksudnya bahagian, geng.
Jadi satu pasukan dinamakan Hizb. Banyak pasukan dipanggil apa? Ahzab. Sebab itu peperangan ini namanya peperangan of the Confederates. Peperangan pasukan-pasukan. Sebab first time Nabi akan lawan dengan 3-4 grup. Selama ni Nabi lawan hanya dengan Quraisy. Ni first time Yahudi pun nak serang aku, Quraisy nak serang aku, Bani Ghatafan pun nak serang aku ataupun serang kami. Alright? Allahu Akbar. Saya nak cerita pasal parit ni dulu. Waktu gali parit, Nabi akan orang Islam dia kan 2 kilometer kan. So Nabi pecahkan 10 grup. Kau start dari sini, habis sini, kau sini, supaya kita boleh buat sama-sama lah. Dan Nabi sendiri yang akan gariskan. Tahu, buat garisan tu lah. Bila diorang start gali, ada problem kadang-kadang. Jumpa batu besar, kan kena gali lebar. Nak pecahkan tak boleh. Diorang pun tak nak buat. Sepatutnya logik kita lah. Yang penting ada longkang kan. Janji dia parit. Jadi kalau ada batu kat sini, korang buat apa? Janji ada, okey kan. Tapi sebab diorang sangat cuba nak ikut cakap Nabi. Nabi dah buat lain, maka dia panggil Nabi. Nabi tengok. Sebenarnya Nabi pun boleh cakap, yang kalau korang ni gunalah otak sikit. Mungkin kan. Tapi Nabi respect diorang punya judgement. Aku cakap A, kau buat A, aku respect kau. Baguslah. Maka Nabi bila jumpa je, Nabi kata apa masalah? Nabi ni ada batu ni, problem lah. Kau dah faham? Waktu perang Khandak ni diorang tak cukup makanan dan tak cukup air. So ramai diorang ikat perut tau. Dan tahu tak, perang Khandak ialah perang yang paling menakutkan. Maksudnya matilah kita hari ni. Sebab kita diserang dari dalam dan luar. Saya akan cakap pasal dalam nanti, yang Bani Quraizah punya hal. Kita kena serang dari luar 2 grup tau. Ramai puluh-puluh ribu. Mana boleh menang? Susah sebenarnya. Dalam keadaan ini pun kan, dalam keadaan lapar, susah, tah menang tah kalah kan. Bila Nabi tengok batu tu, Nabi kata bagi apa yang kau ada lah, pemecah batu tu kan. So Nabi kata Bismillahi Allahu Akbar. Nabi akan pecahkan sebahagian dari batu. 1/3 akan pecah. Bila pecahnya batu tu, Nabi kata apa? Aku boleh nampak. Saya ikut. Apa aku nampak? Kalau ikut nota apa aku nampak? Syam Apa? Kunci. Aku boleh nampak kunci kepada Syam tu Okey, Allah beri kunci Syam kepada aku dan aku boleh nampak istana merah itu sekarang. Ada istana merah, Al-Hamra dia panggil kot. Ada dekat Syam. Nabi kata I can see it now. Apa maksud Nabi? One day kita akan sampai Syam. You boleh bayang tak? Satu kumpulan lelaki yang tengah gali parit, makan pun tak cukup, lepas ni akan mati, pun bercita-cita lepas ni kan kita akan menang sampai Syam. Kan benda tu sebenarnya tak logik kan. Dan you boleh bayang tak iman yang diorang ada? Kalau Nabi kata kita akan dapat Syam, kita akan dapat Syam. Betul tak? Tak ada siapa pun cakap Nabi, betul ke Nabi? Come on Nabi, hari ni kita nak miss soru pun miss tau. Betul tak? Hari ni punya makan pun miss. Kau nak cakap pasal Syam. Lepas ni Nabi akan buat Bismillahi Allahu Akbar. Nabi cakap aku nampak Allah beri kunci kepada Parsi kepada aku. Dan sekarang aku boleh nampak tiang putih dekat Iraq tu lah, Parsi lah. Maka ini lagi satu perasan ni. Faham tak? Kita nak pertahankan Madinah tak pasti lagi ni. Tapi yes, itulah iman. Kemudian Allah Bismillahi Allahu Akbar, Allah bagi kunci Yaman dekat aku, yang mana aku boleh nampak sekarang pintu Sana'a. Dan nak ceritanya, kalau saya kena buat, korang semua ada kan apa tu, peta tu kan. Tapi kalau nak simplify, Nabi talking about this lah. Ada 3 kerajaan yang sangat famous di keliling orang Arab. Nombor 1 ialah Yaman. Dan Yaman is the cradle of Arab. Yaman lah tempat Arab bermula. Arab lama yang kamu Thamud, Ad semua tu, biasanya you cek-cek dia kat Yaman. Okay. Kemudian satu lagi civilization ialah Syria ataupun Syam.
Dan satu lagi civilization yang besar ialah Parsi. So ini yang dipanggil Rom, ini dipanggil Parsi. So Nabi tengah kata kita akan sampai sini, kita akan sampai sini, kita akan sampai sini. Nabi kata dalam keadaan kita hidup ke tidak besok pun tak pasti. Tetapi mereka semua just terima sahaja. Maka batu tu pecah, sambunglah kerja. Waktu tengah susah-susah tu, Jabir ibnu Abdullah cerita, dia kata semua orang lapar, kan? Jadi ada beberapa sahabat kata Nabi lapar sangat ni, tengok batu kat perut kami. Rupanya dia orang physically letak batu dan ikat batu tu. Dan korang mungkin tak faham kan, ini namanya ikat perut. Ni maksud ikat perut. Korang tak faham kan? Cuba korang buat. Korang pakai yang seluar ketat-ketat sampai perut tu tak apa-apa ada ruang, memang lapar pun kurang. Sebab dia ada kaitan dengan ruang. Betul tak? Lepas makan dia akan boing. Semua setuju tak? Makan banyak-banyak kenduri apa, perut kita pun rasa buncit kan? Ruang tu sendiri akan buat kita rasa lapar. So kita kurangkan ruang, kurang rasa lapar. Try lepas ni kan? Okay. Ruang tu sendiri dia bagi kurus, dia potong perut kan, the gastric. Okay. Bila Jabir ibnu Abdullah sayang kat Nabi, dia tengok-tengok Nabi susah, dia pergi kat isteri dia, dia cakap ada makanan tak? Tak ada apa-apa sangat, tapi adalah sikit ni. Kau boleh panggil Nabi dan panggil lagi beberapa orang. Jangan panggil semua orang kan. Sikit je kita ada ni, seekor kambing apa tak lah. Dia buat lauk. Jabir pun pergi bisik kat Nabi, Nabi ada makanan sikit, datanglah beberapa orang. Nabi terus berdiri, Assalamualaikum, Jabir ajak makan. Jabir kata mati aku. Dia cakap, kata habis aku, mesti isteri aku marah. Sebab tukang marah dekat rumah ialah isteri. Bagi korang yang dah kahwin, korang faham, suami bawa je kawan dia, ada susu ke, ada biskut ke, dia tak kisah. Sama ada bihun nak goreng ke, dia tak kisah. Faham tak? Suami ni, orang lelaki dia tak kisah sangat pasal apa ada kat rumah. Perempuan dia kisah, langsir tak tukar lagi gitu kan. Macam tu lah. Sofa aku belum pasang lagi ke apa ke, itulah. Tapi lelaki, alah relax, ni kawan abang dah 20 tahun punya kan? Dia tak tengok lah semua ni, kita nak borak je kan. So lelaki dan perempuan berbeza. Dan 1400 tahun pun sama juga. Bahawa perempuan tu akan cakap, isteri Jabir, dia kata aku dah kata kan bawa 2-3 orang je. Dia kata aku dah cakap, sorry kata, aku dah cakap. Nabi yang jemput semua orang. Dia kata apa, kalau Nabi yang jemput adalah tu kan, adalah jawapannya tu kan. Maka Nabi dia datang ramai-ramai. Tapi Nabi pesan kat Jabir, cakap kat isteri kau, bila dah masak, kau jangan buka penutup tu, biar tutup je sampai aku datang. Jadi bila Nabi datang, tahu Nabi buat apa? Dia tak buka periuk tu, dia cuma buka sikit je. Dia celup tanpa tengok. Dan dia akan letak, dan dia akan jamu 10 orang, 20 orang, sikit-sikit. Habis makan balik. Sebab rumah Jabir kecil je. So masuk sikit-sikit, orang macam beratur lah. Makan, cukup je. Bila habis semua, Nabi kata yang lebih tu kau makan lah, Jabir dengan family kan. Diorang kata diorang makan dan memang ada lagi lebih, diorang bagi kat orang lain. Apa kita belajar daripada ni? Nombor 1, kalau you nak rezeki you barakah, barakah maksudnya maintain and banyak. Itu namanya barakah. Macam saya kata barakallahu fika ataupun fiki. Kan kita kata barakallahu fiki, Allahu yubarik fik. Maksud bila saya doakan semoga Allah memberkati, contoh memberkati harta you ataupun memberkati you, maksud saya yang sebenar sepatutnya lah, semoga Allah maintain apa yang you ada dan tambah lagi. Bila orang bagi kita sedekah kan, ataupun bagi kita duit, adik belajar lagi, ambil RM50 kan, kita barakallahu fik. Dia patut ada doa apa tahu, semoga Allah maintain apa yang pakcik ada dan tambah lagi, supaya bertambah lah. Itu maksud barakah yang sebenar. So kalau you nak maintain barakah, you tak boleh kira. Kalau you kira, Allah takkan letak barakah dengan mudah. Betul tak? Berkira. Contoh, kalau you ada RM10 26 sen, kalau you tahu you ada RM10 26 sen, Allah akan ikut sunnatullah lah. Memang itulah yang kau ada. Tapi kalau you kata adalah sikit, biasanya benda tu akan dicukup-cukupkan. You jangan sentiasa kira, tiap-tiap hari buat kiraan, berapa aku ada. Kalau you kira,
barakah boleh hilang. Dan ada dalil lain lagi ni. Kan kita katakan kita ada RM20. Kita punya makan ialah satu hari RM10. Hari ni dah makan RM20 untuk besok dan lusa. Sebab tulat baru mak masuk duit, katakan lah. So ada RM20, ada orang minta pinjam RM5 ataupun aku lapar, belanja aku ke apa kan, RM10 kan. Kita nak keluar jadi mak, kita berkira, faham tak? Maka itulah rezeki you. Itu je lah. Tapi kalau you rasa tak apa, nanti Allah akan tolong aku tolong dia 10, esok aku hidup lagi, nanti adalah jalan lain. You know what? Nanti you akan dapat RM20 siapa-siapa tak bagi. Mak tak masuk duit pun lagi. Jadi jangan berkira sangat, baru dah ada barakah. Abu Hurairah, dia ada tu bag yang Nabi pernah doakan, bag dia lah, something lah. Dan dia sentiasa seluk dan dia dapat kurma, faham tak? Dia adalah masukkan kurma dalam bag dia, tapi dia tak pernah kira, faham tak? Jadi adalah input, adalah output, tapi dia tak kira input tadi 3, aku dah makan 2, tinggal 1. Dia tak kira macam tu. Jadi sentiasa adalah input dan ada output, tapi pendapat dia apa tahu, macam output banyak sangat, inputnya sikit. Tapi tak apalah, layan lah. Jadi selok je, ada kurma makan, tak ada lapar sangat, cover lah sikit. Lepas Nabi wafat, Abu Hurairah cerita, aku pun teringin nak tahu berapa banyak ada dalam ni. Tak habis-habis kan, masuk sikit, ada banyak. Maka satu hari dia terlangkupkan, dia kira semua. Start dia kira, apa yang dikira akan habis. Dan tak ada dah macam dulu. Barakah tu hilang. You kira 10 kan, you makanlah 10, habislah. You yang kira. Satu lagi cerita ialah, lupa lah ni, lupa dah. Saya lupa dah. Apa pernah dengar cerita macam ni? Jadi secara umum lah, saya tak katalah jangan buat ledger. Kamu tak ledger tau, ledger in and out apa semua untuk syarikat kan, itu semua kena buat. Tapi secara umum, apa yang jadi your hak lah, jangan kira sampai 10 sen 50 sen tu lah. Bulatkan je, nanti Allah akan bulat-bulatkan. Itulah. Siapa ada soalan pasal barakah? Sebab tu Nabi tak nak buka. Bila buka dia nampak, bila nampak banyak tu je lah. Bila tak nampak, Allah please tambahlah kan. Jadi bila kita nampak, kita ambil nasi, maka dia akan jadi normal lah. Maka ada lekuk lah dekat nasi tu punya, kek tu kan, nasi. Tapi kalau buat tak nampak, dengan harapan tumbuh balik, ambil tumbuh balik, ambil tumbuh balik. Gitulah. Allahu Akbar. Tak habis-habis. Okey. Korang okey? Soalan? Yes. Bismillah. Okey. Nabi tak pernah lah kata jangan kira. Okey, dia tidak ada haram halal dalam hal ni. Tapi kalau you nak barakah, you jangan berkira. Sebab tu Nabi bagi, still datang. Kalau kita kira betul-betul, kalau aku bagi kau, besok aku tak makan, itu berkira kan. Maka kita pun kedekut dah sikit. Maka macam itu barakah tak datang. Kalau kita bagi tanpa banyak fikir jauh sangat lah. Kadang-kadang orang fikir sampai sebulan tau makanan dia. Dia kira, okay, ini RM10 1st January, 2nd January, faham tak? So sampai 31 Januari aku perlukan RM310. Dia takkan kacau, sebab nanti bulanan kacau. Maka orang minta RM5, 300 ni cukup bulan ni je. Maka orang macam ni kurang barakah dia dalam hidup. Tapi kalau dia kata tak apalah, aku boleh hidup lagi 10 hari, aku bagi kau yang 10 hari punya duit lu, nanti Allah tolonglah aku dengan cara lain. Maka bantuan Allah akan mudah sampai orang macam ni lah. Taklah kata jual semua barang, duduk sorang-sorang bawah pokok. Betul tak? Kenapa tunggu barakah kan? Bukan macam tu. Secara umum lah. Siapa yang rasa macam susah nak faham benda ni? Macam make sense lah. Jangan terlalu mathematical. Make sense lah. Okay. Alhamdulillah. Saya memang entahlah, saya tak sihat sebenarnya. Okay, demam. Baik. Masa inilah yang saya katakan, macam perasan, macam dia akan menang Yaman, menang Syria, menang Parsi kan. Kan macam perasan seorang-seorang, satu grup Arab yang tak berapa kuat,
dekat Madinah yang tengah nak tunggu kena serang dan mentantah satu orang, semua orang akan mati. Dalam itulah Nabi tengok dan Nabi sedih tengok dia punya sahabat-sahabat tengah apa? Mencangkul, pecahkan batu apa kan. Sambil Nabi tengok tu, Nabi cakap apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, betul lah. Faham tak? Memang betul lah, tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Kan hidup dunia susah untuk diorang ni. Diorang akan mati dalam perang. Adalah peperangan akan datang. Mungkin tak ada orang yang takkan merasai kesenangan. Geng-geng ni depan Nabi ni. Sebab itu Nabi cakap apa tahu? Benarlah kata engkau. Apa dia? Sebenarnya tak ada hidup melainkan akhirat. Kat dunia kita akan struggle, susah sikit, senang banyak ke apa kan. Tapi hidup yang betul ialah akhirat. Kemudian Nabi doakan orang muhajir dan ansar, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunkanlah orang ansar dan orang muhajir. Okey. Right. Dan kalau kita rasa down sangat dalam dunia, kita ingatlah hadis ni. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tak ada hidup sebenarnya kecuali hidup akhirat. Hidup kat dunia ni macam tak hidup lah. Sekejap je kan. Macam tak hidup lah seolah-olah. Baik. Allahu Akbar. Saya nak cerita pasal Bani Quraizah sikit. Nabi dengar cerita Bani Quraizah ada bincang dengan Quraisy untuk lawan Nabi dari dalam. Dengar cerita, tak pasti. Nabi hantar beberapa orang nak tanya, risik-risik, ada kepastian sikit. Jadi Nabi kena berhati-hati. Problemnya ialah semua lelaki dekat depan ni, wanita dan anak-anak dalam rumah masing-masing. Kalau Bani Quraizah pula tak wajib berperang, duduk dekat dia punya kampung. Dia boleh je masuk rumah kita dan bunuh anak dan isteri kita. Dan Nabi kenal sangat orang Yahudi, memang perangannya gitu. Kita tak percaya dengan dia orang. Maka Nabi buat apa? Kumpulkan anak-anak dan perempuan di satu tempat supaya senang nak kontrol. Dan Nabi, kalau ikut riwayat, Nabi tugaskan Hasan Ibn Thabit. Tugaskan. Pernah dengar dengar dari saya ke dari buku? It's from me. Okey, tapi cerita je panjang lagi kan. Okey. Nabi tugaskan Hasan Ibn Thabit untuk jaga isteri dan anak-anak semua orang lah. Sebenarnya kan, mengikut riwayatnya Nabi tugaskan dia. Tapi mengikut riwayat lain, sebenarnya Hasan dia sendiri memang takkan berperang pun. Siapa Hasan Ibn Thabit? Dia penyair rasmi Nabi. Okey, ada problem sikit. Sebab dia tak berani lawan. Dia seorang lelaki, dia sahabat Nabi, Nabi sangat sayang kat dia. Tetapi dia orang yang kalau diberikan pedang, dia akan menggigil. Jadi dia ni macam artis yang tak sukalah tengok darah, tengok pedang. Make sense tak? Kan artis hatinya lembut sikit. Jadi bukan artis, jangan fikir artis tu menyanyi tau. This is a proper artis lah, yang pandai melukis, yang pandai mengukir kan. Okay, yang berpuisi semua tu, those are the real artis lah. Artis yang terkeja-kinja atas tu, bukan, itu beruk kan, yang melompat-lompat bukan artis. There's no arts in that. There's no art lah. Itu merosakkan arts lah. Jadi this is proper artis, dia orang hati lembut. Jadi kebanyakan artis kalau kita perasan, dia tak suka fight-fight ni. Dia tak suka berdebat pun. Bising-bising sikit dia akan pergi tepi dan dia akan bersajak. Sajak dia pasal berdebat lah. Faham tak? Gaduh dia tu ialah atas paper, gaduh dia atas canvas. Dia akan lukis, kita akan tengok chaos. Itulah perasaan aku sekarang. Perasaan aku sekarang adalah berperang. Aku tengah marah dengan orang, merah sana, merah sini, merah sana. Itu dia nak tengah express. So, setuju tak? Make sense kan? Okay, so Hasan Ibn Thabit ialah satu orang yang bukan kaki perang lah. Dia bukan Omar, dia bukan Hamzah. Tapi dia penyair. Dia penyair rasmi Nabi tau. Jadi Hasan ini, Nabi suruh dia duduklah dengan perempuan dengan anak-anak. Dan Hasan akan duduk. Kan kita risaukan mereka ni. Okay, kita risaukan Hasan nama dia. Kita kan risaukan dengan pasal family kita yang tertinggal. Kita semua sibuk dengan gali parit ni.
Ada orang Bani Quraizah 2 orang cuba-cuba nak tengok kubu kita yang ada perempuan dan anak-anak. Nampak tak betapa Yahudinya mereka? Yahudi ni memang jenis pengecut lah. Dia tak berani depan-depan, tapi dia boleh hentam belakang-belakang macam ni. Apa bunuh perempuan dan anak-anak, betul tak? Dia plan nak riki-riki tengok dorang ni ada kawalan ke tidak. Kalau tak ada kawalan, kita datang ramai-ramai bunuh semua orang. Faham tak? Nak gaduh ni dari belakang. Jadi 2 orang Bani Quraizah pergilah tengok-tengok dekat wall tempat kita duduk kat dalam tu. Bila dia pergi, kita pun duduk dalam kubu tau, yang perempuan dan anak-anak dengan Hasan bin Sabit. Bila satu orang cuba nak panjat wall tu, Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi. Safiyah, dia taklah tua sangat bila kata makcik kan. Okay. Safiyah binti Abdul Muttalib, dia dengar macam cicit-cicit dia tengok, dia rasa ada orang datang dia. Ni mesti musuh lah. So dia panggil lah Hasan. Hasan, dia kan lelaki dah tu, lelaki dewasa, yang lain semua budak-budak. Hasan, tengok sikit siapa yang tengah naik tu. Saya nak tanya, Hasan pergi tak? Tak, Hasan tak diciptakan untuk buat kerja macam tu. Dia sendiri cakap macam tu. Dia kata makcik, wahai makcik Nabi, jangan buat aku macam ni. Jangan buat aku, suruh orang lain lah. Kemudian Safiyah sendiri, dia akan pakai macam lelaki dengan serban semua. Dia akan ikat muka dia, tutup. Mengikut riwayatnya, dia akan gigit pisau tau. Kan dia pun kena turun bawah gitulah. Dia akan gigit pisau kat mulut dia. Memang macam dalam cerita movie kan. Bila dia dapat je kepala orang tu datang kat dia, terkejut, dia pegang kepala orang tu dan dia kelar leher dia. Mati dia dan ditolak orang tu. Jatuh dia ni malam ni. Jatuh je dia, kawan dia seorang lagi tunggu, kau kita jatuh. Jatuh je, dia pun tinggal dia punya pedang. Kan biasa orang lari, dia tinggal baju dia semua. Dia akan tinggal pedang dia dan dia akan lari. So sekarang kita ada beberapa harta pula kat bawah tu. Okay, jadi Safiyah dah buat kerja kan. Safiyah naik balik, panggil Hasan sekali lagi. Hasan, diorang dah lari dah, ada pedang, ada baju besi kot kau turun bawah ambil. Hasan cakap, aku ni bukan kerja aku, suruh orang lain. Maka orang lain yang akan ambil. Sebab itu harta kalau biar orang akan ambil, dan dia simpan senjata. Apa kita boleh belajar dari cerita ni? Bahawa ada sahabat Nabi yang bukan semuanya prajurit lah. Ada sahabat Nabi yang memang mungkin anxiety, jenis anxious kan. Dia jenis tak mampu nak buat kerja ni. Sebab tu ada mengikut riwayat, ada satu orang sahabat lain, Ibnu Abbas kalau tak silap, ataupun Ibnu Umar, dia kata sesungguhnya Hasan itu pengecut. Dia kata Hasan tu pengecut, dia sebut. Maknanya dia tak boleh lawan macam lelaki lah. Tapi dia ni kira teruk ke? Kita gelak ketawakan dia. Na'udzubillah kan. Semoga Allah ampunkan kita. Kita harap kita ketawa dalam keadaan kita sedar itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tujuan saya cerita bukan untuk kita rendahkan dia, tetapi untuk kita faham bahawa semua sahabat ada perangai masing-masing, ada cara masing-masing. Bukan semuanya nak syahid, nak itu, nak ini. Faham tak? Tak sama. Tapi jangan lupa, Hasan ini, this is that person yang Nabi waktu dia kena, Hasan dalam perang Badar saya, bila dia kena puisi-puisi buruk tentang orang Islam dan Nabi daripada Quraisy. Peperangan ni dia akan start dengan, antaranya dengan puisi. Dia akan lantunkan puisi dan akan lemahkan semangat kita. Nabi kata apa? Hasan, bangun Hasan, dan jawablah mereka, sesungguhnya Allah bersama engkau, katanya. Mengikut riwayat dia kata Jibril bersama engkau wahai Hasan. Jawab diorang. Akan start puisi dia dan diorang akan terdiam lah. Sebab syair ni memang macam pisau tau. Dia akan potong each other lah syair ni. Sebab diorang akan macam kutuk-kutuk family, cakap ungkit-ungkit benda yang dia dah buat, yang memalukan dia. Faham tak? Nak diamkan dia. Kau jangan lupalah nenek kau dulu, kan, faham tak? Nenek kau dulu sebenarnya kerjanya ... Jadi saja nak. Dan kita tak tahu bapa engkau siapa sebenarnya. Benda macam tu lah, nak lemahkan semangat ni. Okay, so things like that. Hasan, Nabi kata apa? Bangun Hasan, Jibril bersama engkau. Hasan ini jugalah orangnya, Nabi kan ada mimbar dia sendiri. Nabi buat satu lagi mimbar untuk dia tau, di Masjid Nabawi. Dan Hasan boleh deklamasi sajak dan syair dekat situ. Special tak?
Nabi mimbar lain, Hasan mimbar lain. Maksudnya apa? Setiap orang daripada kita ada tanggungjawab kita dan ada tugas yang. Kalau you pandai menulis, you menulis, tak payah sibuk mengajar. Kalau you pandai mengurus, macam program ni kita ada manager-manager kita. Manager tu bukan penceramah, perasan tak? Dia manage, dia uruskan makanan kita, dia uruskan. Korang tu tak fikir kan, siapa yang uruskan bersih tempat ni kan? Yang korang tumpahkan air lah apa, Maggi lah apa semua jatuh kat sini kan, biskut. Ada orang tukang buat. So he is good or she is good in her job. So jangan setiap orang sini cita-cita nak jadi ustaz atau ustazah. Tak payah. You jadi orang baik di tempat you. Kalau you engineer, be a good engineer. If you are an artist, be a good artist. Kalau you doktor, jadi good doktor. Tak payahlah doktor nak juga jadi ustaz, ustaz nak jadi doktor. Itu masalah paling besar tu. Doktor jadi ustaz, okey sikit lah. Bila ustaz jadi doktor tu payah sikit. Mula dia jual semua benda, dia kata ini boleh selesaikan semua penyakit. Penyakit ada 4,000 lebih. Dia kata ini dia, pil ni selesai semua kak ni. Lepas tu dia buatlah MLM. Gitulah. Tapi sebab ada kopiah apa, orang belilah kan. Allahu Akbar. Jadi semoga Allah bagi kita sedarlah, sedar kat mana kita berada dan kita excel dalam kita punya bidang masing-masing lah. Wallahu alam. Kita berhenti siap? Ke dah berhenti tadi? Dah berhenti dah banyak kali korang ni. Saya lah yang penat lebih ni. Pukul 1 dah. Break lah. Okay, boleh makan tengah hari. Wallahu alam. Soalan ada 1-2 kalau ada. Soalan. Jangan lupa tau, pukul 5 kita habis Betul. Yes. Okey, sister tanya, semalam saya kata Nabi ni ada masa dia berijtihad, ada masa ianya wahyu. Dia tanya, so kita sebagai orang sekarang ni, macam mana kita nak differentiate mana satu wahyu, maksud ijtihad? Sebab tu kita perlukan ulama yang hidup zaman Nabi. Setelah Nabi, siapa ulama hidup zaman Nabi? Sahabat-sahabat lah. Aisyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, semua tu ulama lah tu. Ibn Umar. Dia orang yang interpret tau. Oh bukan itu maksudnya, maksudnya gini. Kemudian dia disambung kerjanya oleh tabi'in, tabi'in. That's why we need their commentaries. Sebab tu orang buat kitab panjang-panjang. Contoh, Sahih Bukhari ada 7,563. Dah lama korang ni hafal semua ni 7,563 hadis sahaja, tapi explanation tak ada. Maka ramai orang, lebih kurang 70 buku ditulis syarah Sahih Bukhari. Daripada zaman Imam Bukhari mati tahun 256 Hijrah sampai ke hari ini, orang masih lagi tulis syarah Sahih Bukhari. Antara yang terbaru kat Malaysia lah syarah Sahih Bukhari ialah Maulana Asri dari Kelantan tu. Maulana Asri, dia dah siap dah compile syarah Sahih Bukhari. Itu kira versi Melayu lah. So mungkin dia orang ke 150 lah kot yang buat syarah Sahih Bukhari. So all this syarah dia akan pecahkan lah. Okay, siapa perawi ni, apa maksud dia, apa pandangan ulama ni, apa pandangan sahabat ni, dan kita akan dapat the whole story lah. Syarah maksudnya the explanation ataupun the commentaries. So it's a long way to go lah. Bukan just tengok satu hadis dan terus hukum orang lain ataupun berhukum dengan dia lah. Okay, insyaAllah. Soalan? Tak ada? Tak ada? Kak tak ada? Abang tak ada? Okay, jom kita pergi breakfast pula, lunch. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.